Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida binti Muhammad. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan laporan kami yang bertajuk Cabaran-cabaran sosioekonomi dalam kalangan masyarakat Bumiputera di Malaysia. Sebagai mukadimahnya, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan juga etnik. Tiga kumpulan kaum yang terbesar di Malaysia ialah Melayu, Cina dan juga India. Seperti yang sedia maklum, sejak zaman sebelum kemerdekaan lagi, pembahagian ekonomi mengikut kaum telah menjadi masalah di negara ini. Ini telah dibuktikan ketika kedatangan penjajah British di tanah Melayu. Mereka telah mengimport pendatang dari China dan juga India untuk menguruskan ekonomi di tanah Melayu. Setelah berlakunya revolusi industri dan penemuan getah pada akhir abad ke-20, pihak British bersepakat untuk mengambil tenaga buruh dari negara China dan juga India. Pendatang dari negara China telah ditempatkan untuk menjadi buruh di lombong-lombong di tanah Melayu dan biasanya mereka ditempatkan di bandar-bandar utama. Manakala pendatang dari negara India telah ditempatkan di ladang-ladang getah yang biasanya mereka tinggal di ladang. Bagi kaum Melayu, mereka masih menjalankan ekonomi tradisional seperti bertani dan juga menangkap ikan. Dan biasanya mereka ditempatkan di kampung-kampung yang mundur. Dari segi pembahagian sosioekonomi oleh pihak British, ia telah menunjukkan permasalahan keharmonian dalam kalangan kepelbagaian kaum di tanah Melayu. Ini dibuktikan dengan pihak British mendapati sukar untuk mengawal buruh-buruh dari China dan India dan kaum Melayu yang tidak berminat bekerja di ladang-ladang getah. Walaupun pada mulanya, tujuan kedatangan pendatang China dan India untuk bekerja dan pulang ke tanah air, tetapi kebanyakan daripada mereka telah terus menetap di sini selepas negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Mereka telah mendapat taraf kerakyatan Malaysia dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh kerajaan selepas peristiwa berdarah pada 31 Mei 1969. Peristiwa berdarah ini telah membuktikan kepada pemimpin-pemimpin negara rasa tidak puas hati rakyat dari berbagai kaum terhadap dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan selepas kemerdekaan. Masyarakat pelbagai kaum merasakan dasar pembangunan tersebut tidak menguntungkan mereka. Sistem ekonomi bebas pihak penjajah British yang telah dilaksanakan ketika itu hanya menguntungkan satu golongan kecil rakyat yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh, manakala segolongan besar rakyat tidak menerima sebarang perubahan. Sistem ekonomi bebas ini juga telah mewujudkan jurang yang bertambah luas di antara golongan berada dan tidak berada. Akhirnya, timbul rasa tidak puas hati rakyat terhadap dasar pembangunan ini. Keadaan telah bertambah buruk lagi apabila perasaan tidak puas hati ini dikaitkan dengan faktor etnik. Walaupun jurang di antara ekonomi Bumiputera dan bukan Bumiputera semakin kecil, akan tetapi ekonomi Malaysia masih dikuasai oleh bukan Bumiputera. Buktinya, senarai 10 orang terkaya di Malaysia dikuasai oleh bukan Bumiputera seperti Tan Sri Robert Kwok yang menduduki tempat pertama di Malaysia berdasarkan artikel daripada Forbes Malaysia Riches. Berdasarkan artikel berita harian yang bertarikh 25 Ogos 2017, Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama telah mencadangkan 5 langkah berkesan supaya usahawan Melayu dan Bumiputera boleh bersaing untuk memasarkan produk sehingga ke peringkat global. Dalam pada masa yang sama, menggalakkan Bumiputera untuk menjadikan perniagaan sebagai pekerjaan utama dan membantu peniaga-peniaga kecil. Langkah pertama Perdasama adalah MARA disyorkan bekerjasama untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan dan mewujudkan jaringan perniagaan seperti pasaraya besar. Langkah kedua adalah usahawan diwajibkan mempunyai petunjuk prestasi KPI sebagai inisiatif meningkatkan kemajuan diri ke peringkat lebih tinggi, bukan hanya sekadar untuk cari makan. Langkah ketiga ialah pihak berkuasa tempatan PBT diminta untuk menyediakan lokasi strategik dan tapak khas
untuk usahawan seperti food truck dan jualan kabut di setiap negeri. Keempat, PBT dan agensi berkaitan digesa mencari kaedah untuk menyelesaikan isu permohonan lesen perniagaan yang tertangguh dan lambat diproses. Isu lesen adalah antara masalah besar yang dihadapi peniaga Bumiputera. Langkah akhir ialah pemaju hartanah disarankan mempertimbangkan pemilikan bangunan secara sewa beli dan memperuntukkan sebahagian daripada projek bandar baru untuk peniaga Bumiputera. Dengan adanya langkah-langkah tersebut dapat membantu peniaga-peniaga Bumiputera dan secara langsung menanam minat Bumiputera untuk melakukan sesuatu perniagaan. Oleh itu, satu kaji selidik yang dilakukan secara dalam talian telah dibuat untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan cabaran-cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera. Kaji selidik ini menyasarkan masyarakat Bumiputera yang mempunyai lingkungan umur antara 17 hingga warga emas dan seramai 70 responden telah menjawab kaji selidik tersebut. Seterusnya, objektif kajian. Secara umumnya, terdapat beberapa objektif kajian yang berkaitan dengan tajuk ini. Pertama, untuk mengetahui cabaran-cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera. Dengan melakukan kaji selidik dalam talian, kami dapat mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Bumiputera di Malaysia. Kedua, untuk mengklasifikasikan tahap ekonomi dalam kalangan masyarakat Bumiputera. Dari kaji selidik yang dijalankan secara dalam talian, responden perlu menjawab soalan yang berkaitan seperti jumlah pendapatan dan juga jenis pekerjaan mereka lakukan. Ketiga, untuk mengenal pasti faktor-faktor kemunduran dan kemajuan sosioekonomi masyarakat Bumiputera. Dari dapatan kaji selidik kami dapat mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan juga kemunduran dari segi sosioekonomi oleh masyarakat Bumiputera di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najah Jaafar. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian literatur cabaran-cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia. Apa itu sosioekonomi? Sosioekonomi adalah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah pembangunan masyarakat. Ia merupakan satu perkara yang berkait rapat dengan penggunaan tenaga, demografi dan juga pekerjaan. Dan sosioekonomi ini juga merupakan satu organisasi yang bersifat kompleks dan formal. Perkara itu mempunyai hubungan yang sangat rapat antara satu sama lain supaya untuk memastikan keseimbangan sistem dalam sesuatu masyarakat. Pada asasnya, sosioekonomi boleh dibahagikan kepada dua konsep, iaitu pertama sosial dan yang kedua ekonomi. Sosial boleh didefinisikan sebagai struktur dan ciri-ciri kelompok manusia yang saling berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sosial merupakan semua perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Konsep sosioekonomi pula bermaksud gabungan dua elemen penting dalam masyarakat iaitu sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan jumlah penduduk dalam rumah, kesihatan, status pembelajaran, pekerjaan, pemilikan harta, status perkahwinan dan pendapatan. Perkara yang disebutkan itu menjadi tanda ukur dalam melihat taraf sosioekonomi dalam sesebuah masyarakat. Antara dua elemen tersebut akan membabitkan perkara-perkara lain seperti kelahiran, kematian, kepadatan dan sebagainya. Salah satu perkara penting dalam sosioekonomi ini ialah aspek pendidikan. Ini kerana aspek pendidikan ini bukan sahaja merujuk kepada perkara yang bersifat ilmiah sahaja, malah ia merupakan ilmu yang berkaitan dengan daya kemahiran dan kebolehupayaan. Sebagai contoh, di Australia, masyarakat yang tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi
mereka ini berpotensi untuk disisihkan dalam pasaran kerja. Hal ini kerana Australia sangat mementingkan tahap pengetahuan yang sangat tinggi dan mempunyai idea untuk mencipta idea-idea baru bersifat inovatif demi pembangunan negara. Jadi pada mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang besar, mempunyai peluang untuk memiliki taraf hidup yang tinggi dan berkualiti di sana. Secara asasnya, dalam sesebuah negara, ekonomi adalah sistem yang teramat penting yang mampu mengubah institusi-institusi sosial yang lain. Ekonomi pula merupakan satu sistem sosial yang merujuk kepada pengeluaran, pembahagian dan penggunaan barang-barang dan juga sistem perkhidmatan. Oleh itu, demi memastikan kelangsungan hidup, setiap kumpulan masyarakat tu perlu sentiasa mempertingkatkan tahap ekonomi masing-masing agar semua keperluan asas seperti pakaian, rumah dan makanan terjaga. Perubahan sosioekonomi di Malaysia telah bermula sejak zaman kemerdekaan lagi dan pencetusnya merupakan penjajah Inggeris. Oleh kerana ingin menjaga pengaruhnya terhadap tanah Melayu pada ketika itu, sistem pentadbiran, politik serta undang-undang dikawal secara ketat. Jadi pada waktu tersebut, kemudahan asas macam pengangkutan, perhubungan, alat komunikasi juga dikembangkan. Dari sudut pembelajaran pula, rakyat telah dilatih supaya mempunyai kemahiran dalam berbagai bidang sesuai dengan perkhidmatan yang diberikan. Kesan daripada kemajuan pembangunan hasil daripada transformasi ini dapat dinikmati sekitar tahun 1970-an. Ianya terus-menerus dilakukan dengan bermacam lagi dasar pembangunan negara. Contohnya melalui rancangan Malaysia yang dicipta terutamanya untuk membangun serta mengembangkan lagi sosioekonomi Malaysia secara menyeluruh. Jadi mempunyai ekonomi yang stabil ni mampu merubah sistem sosial ke arah yang lebih produktif dan berdaya saing. Namun, hal itu perlu diseiringkan dengan proses modernisasi secara keseluruhan. Persoalannya di sini ialah, benarkah tahap kemiskinan di Malaysia sudah berkurangan? Benarkah golongan yang mempunyai pendapatan rendah semakin sedikit? Pada Oktober 2018, statistik menunjukkan peratusan golongan miskin menurun dari 44.9% pada tahun 1995 kepada 43.3% pada tahun 2016. Namun begitu, statistik ini sebenarnya tidak menggambarkan realiti sebenar masyarakat yang terjadi. Memetik kenyataan daripada Khazanah Research Institute atau KRI, pendapatan golongan berpendapatan tinggi meningkat sebanyak 2 kali ganda, manakala yang berpendapatan rendah meningkat 3 kali ganda. Namun, peningkatan ini tidak sama rata antara dua golongan tersebut. Hal ini menyebabkan golongan yang kaya semakin kaya dan golongan miskin semakin miskin. Balik kepada cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia yang dihadapi oleh sebahagian besar mereka, terutamanya ialah kos sara hidup, peningkatan kos sara hidup. Juga kekurangan peluang pekerjaan, pembangunan hypermarket yang besar, dan yang terbaru sekarang ialah penyebaran wabak pandemik iaitu COVID-19. Cabaran-cabaran ini merupakan salah satu punca kepada kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Ini menunjukkan kegagalan masyarakat dalam melibatkan diri dalam ekonomi sehingga mengganggu kebolehan mereka menampung kehidupan ke arah yang lebih baik. Peningkatan kos sara hidup terutama di kawasan bandar misalnya menyebabkan mereka tidak berpeluang untuk merasai kemewahan sebagaimana yang dirasai oleh sebahagian masyarakat yang lain. Ada sebahagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan asas seperti tempat tinggal, makanan dan pembelajaran. Bagi peniaga kecil-kecilan pula, selain mereka terpaksa bersaing dengan peniaga yang mempunyai syarikat yang sudah stabil dan kukuh, mereka juga terpaksa bersaing dengan peniaga dalam talian ataupun bisnes online yang tidak kurang hebatnya. Terbaru, wabak pandemik COVID-19 yang telah menjangkiti seluruh dunia telah melumpuhkan banyak ekonomi. Banyak perkara, terutamanya yang bekerja sendiri dan swasta, telah kehilangan mata pencarian mereka akibat Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan kerajaan pada pertengahan Mac 2020 yang lalu. Selain itu, bagi golongan siswaza, graduan dan golongan berpendapatan rendah, mencari pekerjaan dengan gaji yang sesuai amat sukar sekali. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran semakin meningkat
serta ramai yang terpaksa bekerja di bidang bukan pengajian mereka. Buruk wabak pandemik ini telah mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan serta bekalan makanan disebabkan sekatan pergerakan untuk memutuskan rantaian virus berkenaan. Dengan itu, saya mengakhiri pembentangan saya dengan ribuan terima kasih dan saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan semoga Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahayati binti Abdul Rahman. So, hari ini saya akan membentangkan pernyataan masalah dalam cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia. So, pertama sekali, seperti yang kita tahu, pada tanggal 13 Mei merupakan krisis yang terbesar tentang penyisihan sosial yang berlaku di Malaysia. Justru pada masa kini, pernyataan masalah yang pertama yang dapat kami kenal pasti adalah kos sara hidup yang tinggi dalam kalangan masyarakat Bumiputera yang tinggal di bandar, di mana berlakunya pembangunan pesat di sesebuah bandar yang meningkatkan lagi kos sara hidup kerana harga barangan yang mahal, harga sewa rumah yang tinggi, kos pengangkutan, tol dan sebagainya. Ini menjadi salah satu cabaran kepada masyarakat Bumiputera yang berpendapatan rendah atau berpendapatan sederhana. Seterusnya, pernyataan masalah yang kedua adalah peluang pekerjaan yang menipis dalam kalangan masyarakat Bumiputera, di mana pelajar ataupun graduan yang baru sahaja menghabiskan dan menamatkan pengajian kebanyakannya menganggur dan mengalami masalah krisis keuangan dan krisis ekonomi. Hal ini kerana wujudnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan masyarakat di Malaysia. Tambahan lagi, sesetengah mentaliti majikan yang inginkan pekerja yang mempunyai kebolehan berbahasa asing. Ini menjadi salah satu bonus bagi bangsa lain, contohnya bangsa Cina yang mampu berbahasa Cina dan bangsa India yang mampu berbahasa India. Ini merupakan salah satu cabaran kepada masyarakat Bumiputera itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Seterusnya, pernyataan masalah yang ketiga adalah perniagaan di atas talian. Seiring dengan peningkatan jumlah peniaga di atas talian, berlaku juga penipuan transaksi di atas talian, di mana sesetengah pembeli tidak mendapat barangan yang mereka ingini. Hal ini menjejaskan masyarakat Bumiputera yang turut menjalankan perniagaan di atas talian kerana sikap yang tidak bertanggungjawab sesetengah peniaga. Ini merupakan masalah sosioekonomi kerana masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini memberi kesan kepada masyarakat Bumiputera yang turut berniaga. Masalah sosioekonomi yang keempat yang kami dapat kenal pasti adalah pembangunan hypermarket. Hal ini mengakibatkan industri peruncitan kecil dan juga pusat membeli belah yang lama tidak mendapat sambutan daripada masyarakat. Industri peruncitan kecil yang turut dimonopoli oleh masyarakat Bumiputera turut terjejas. Ini merupakan salah satu cabaran sosioekonomi kepada masyarakat Bumiputera. Selain itu, pembangunan hypermarket ini juga kebiasaannya dimonopoli oleh kaum Cina dan juga kaum lain selain daripada bangsa dan masyarakat Bumiputera. Ini merupakan salah satu persaingan yang sangat pesat antara masyarakat Bumiputera dan juga masyarakat lain. Yang kelima, berikutan dengan isu pernyataan masalah yang kelima adalah berikutan dengan isu wabak pandemik yang dialami
oleh negara kita pada masa kini yang diisytiharkan oleh WHO. Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di mana ini akan menghadkan lagi aktiviti sosial masyarakat Bumiputera terutama sekali di Malaysia. Ini menjadi salah satu cabaran sosioekonomi kerana kebanyakan peniaga yang tergolong daripada masyarakat Bumiputera terpaksa menutup perniagaan mereka, dan ini memberi kesan kepada ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat itu sendiri. Antara perniagaan yang turut terjejas akibat wabak pandemik COVID-19 ini adalah perniagaan kedai gunting rambut dan butik-butik. Selain itu, perniagaan butik ini tidak mendapat sambutan kerana buat masa Perintah Kawalan Pergerakan ini, kebanyakan masyarakat lebih memfokuskan untuk membeli keperluan makanan dan tidak memilih untuk membeli pakaian dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cabaran sosioekonomi yang menjejaskan ekonomi masyarakat Bumiputera. Kemudian, saya akan membentangkan metodologi kajian yang kami gunakan untuk mengkaji cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia. Kami menggunakan kaedah kaji selidik dengan mengedarkan Google Form kepada 70 orang responden yang terdiri daripada pelajar UiTM Shah Alam dan juga masyarakat umum yang terdiri daripada masyarakat Bumiputera. Terdapat 17 soalan yang kami sertakan di dalam Google Form yang terdiri daripada 4 bahagian, iaitu maklumat diri responden, mengklasifikasikan ekonomi masyarakat Bumiputera itu sendiri, cabaran-cabaran sosioekonomi yang dialami oleh masyarakat Bumiputera dan juga faktor kemunduran dan kemajuan sosioekonomi dalam kalangan masyarakat Bumiputera. Hasil daripada metod kajian ini, kami dapat menganalisa peratusan responden yang menjawab soalan kaji selidik ini dan dapat membuat kesimpulan dan juga dapatan kajian berikutan dengan kajian kami. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya, Nur Hayati, yang sebentar tadi telah menerangkan tentang objektif kajian dan kaedah kajian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Naziha binti Surani dan saya akan membentangkan tentang hasil dapatan dan sedikit perbincangan terhadap dapatan yang telah diperolehi. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi, kajian ini telah dijalankan melalui pautan atas talian iaitu Google Form dan para responden harus menjawab beberapa soalan yang telah dibahagi kepada 4 bahagian. Anda boleh melihat Google Form seperti yang telah dipaparkan di hadapan skrin anda. Google Form tersebut telah dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian yang di mana para responden harus mengisi maklumat diri. Yang kedua, bahagian untuk mengklasifikasikan ekonomi masyarakat Bumiputera. Dan yang ketiga, bahagian di mana kami boleh menyiasat cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera. Dan yang keempat adalah
faktor-faktor kemajuan dan kemunduran ekonomi masyarakat Bumiputera dalam perniagaan khususnya. Untuk soalan pertama, para responden harus mengisi jantina, jenis kewarganegaraan, umur dan negeri asal mereka. Menurut darjah 1, soalan ini telah majoritinya dijawab oleh jantina perempuan iaitu sebanyak 61.4% jika dibandingkan dengan jantina lelaki sebanyak 38.6%, iaitu jantina perempuan seramai 43 orang manakala jantina lelaki sebanyak 27 orang. Signifikasinya untuk mengetahui tentang jantina dalam mengisi survey ini adalah kerana kita ingin melihat jenis jantina yang lebih prihatin terhadap isu ekonomi yang begitu mencabar di dalam era ini di kalangan Bumiputera. Dalam darjah 1, kita dapat simpulkan bahawa kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan telah pun menghadapi isu yang sama iaitu isu cabaran sosioekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia. Dalam darjah 2 tersebut, kita dapat simpulkan bahawa isu menangani cabaran sosioekonomi ini bukanlah isu biasa dan ia semakin lazim meniti keluar daripada bibir masyarakat. Tambahan lagi, penulisan daripada Dinamika Pembangunan Melayu dari Kepimpinan UMNO tahun 2005, pengarang mengatakan bahawa dalam hal modernisasi, Bumiputera khasnya Melayu tidak dapat lari dengan kesesakan sosioekonomi setelah mereka menerima perubahan, pembaruan dan reformasi bagi membidas konotasi Melayu yang sinonim dengan kemunduran sosioekonomi. Seterusnya, jika kita dapat lihat di dalam darjah 3, darjah 3 menunjukkan umur responden yang menjawab soalan survey ini. Jika kita dapat lihat, majoriti 67.1% adalah berumur daripada lingkungan 22 hingga 29 tahun. Jika kita kecilkan skop pemerhatian, umur 22 hingga 29 tahun merupakan umur remaja yang meningkat dewasa yang juga terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi awam maupun swasta. Kita sering dengar bahawa golongan ini mempunyai masalah yang gawat dalam menangani dan menghadapi isu ekonomi. Punca ini telah dikaji oleh A. Abu Samah pada tahun 2009 dalam karya beliau yang bertajuk Persepsi Belia terhadap Isu Politik dan Dasar Kerajaan. Beliau berkata bahawa generasi muda pada zaman kini telah dipengaruhi oleh unsur-unsur materialistik dan tidak berpegang pada nilai-nilai yang baik. Ini merupakan satu kemusnahan sosio-budaya yang menjurus ke arah kepincangan anak muda dalam menangani isu sosioekonomi. Walhal, generasi muda pada lingkungan umur ini dianggap sebagai pewaris kepimpinan pada masa hadapan. Dalam darjah 4, kita dapat lihat bahawa hampir keseluruhan negara mempunyai isu dalam menangani cabaran sosioekonomi di kalangan masyarakat Bumiputera di Malaysia. Statistik yang paling tinggi telah ditunjukkan di dalam negeri Selangor, Johor, Kelantan dan juga Melaka. Manakala negeri lain-lain rata-ratanya mempunyai julat sekurang-kurangnya 2 orang untuk menjawab survey ini. Menurut penulisan Ali dan Ahmad pada tahun 2011, strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1980-an telah memberi pelbagai jenis impak termasuklah impak positif dan negatif. Strategi ini telah mendorong kepada berlakunya penumpuan aktiviti ekonomi ke pusat pertumbuhan utama dan seterusnya mewujudkan jurang pembangunan yang semakin ketara di antara wilayah yang maju dan wilayah yang tidak maju. Oleh itu, seperti yang kita lihat, negeri maju seperti negeri Selangor, Johor dan Kuala Lumpur mempunyai tahap kemenjadian negara moden yang tinggi. Ini telah mendatangkan banyak kebaikan tetapi penduduk-penduduknya mengalami kepejahatan ekonomi dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Bagi negeri-negeri yang kurang maju seperti Kelantan dan Terengganu,
Kedah serta Pahang, sektor pertanian dan perlombongan serta kuari merupakan sektor asas dalam menyediakan pekerjaan kepada penduduk. Sektor-sektor ini telah mendominasi menyerap guna tenaga penduduk di negeri tersebut dan peluang untuk bekerja semakin mengecil akibat kekurangan sumber asli negara. Tidak seperti negeri maju yang lain, mereka menjadikan sektor pembuatan sebagai punca utama mereka untuk mencari rezeki. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian 2, iaitu untuk mengklasifikasikan ekonomi masyarakat Bumiputera di Malaysia. Bahagian ini, para responden harus mengisi pendapatan seisi rumah dan juga punca pendapatan seisi rumah mereka. Di darjah 5, kita dapat lihat bahawa majoriti iaitu 24.3% terdiri daripada golongan daripada pendapatan RM1,800 ke bawah dan RM4,000 hingga ke 9,000. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Uzur tahun 2017, pendapatan isi rumah penengah bagi kumpulan terendah iaitu B40 dan kumpulan pertengahan iaitu M40 adalah dalam lingkungan RM3,000 ke RM7,000 pada tahun 2016. Tambahan pula, responden yang mengisi ruangan pendapatan RM1,800 ke bawah mungkin terdiri daripada golongan keluarga yang sudah pencen dan hanya bergantung kepada skim pencen sahaja untuk menyara keluarga. Hal ini telah menyebabkan golongan M40 dan B40 menghadapi kesulitan dalam aspek ekonomi ekoran daripada kesan modernisasi. Dalam rajah 6, kajian dapati bahawa golongan M40 dan B40 adalah mereka yang bekerja kampung seperti penurun getah, petani, nelayan maupun penjual desa. Selain itu, sebahagian besar daripada mereka juga adalah bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan swasta tempatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan statistik sebanyak 35.7% adalah kaki tangan kerajaan, 31.4% dan 22.9% adalah pekerja swasta tempatan dan pekerja kampung tradisional. Kita sudah maklum bahawa gaji bulan yang diterima daripada sektor-sektor yang telah disebutkan sebentar tadi adalah rendah berbanding mereka yang bekerja di bawah syarikat cawangan antarabangsa. Syarikat-syarikat antarabangsa telah menawarkan gaji yang lumayan di dalam sektor pembuatan kerana permintaan yang tinggi daripada dunia. Pendek kata, ekonomi masyarakat Bumiputera dapat diklasifikasikan kepada 3 kelas iaitu B40, M40 dan T20. Mereka ini juga turut terjejas dalam menghadapi cabaran untuk menangani sosioekonomi di kalangan Bumiputera di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Najiha binti Surani, dan kami akan meneruskan pembentangan ini kepada pembentang Zuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuliani binti Zaini. Saya akan membentangkan cabaran sosioekonomi dan faktor kemunduran dan kemajuan ekonomi masyarakat Bumiputera. Seramai 52.2% masyarakat bersetuju bahawa kos sara hidup telah menjadi punca utama ekonomi masyarakat merosot. Peningkatan pendapatan tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup telah menghimpit masyarakat hari ini, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Ramai di kalangan masyarakat telah melakukan 2 pekerjaan dalam sehari untuk menampung kos sara hidup di Malaysia. Sekiranya seorang sahaja yang bekerja dalam ahli keluarga, gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan tidak mencukupi untuk peruntukan membeli barangan keperluan harian, membayar rumah sewa atau pinjaman perumahan dan kenderaan. Majoriti masyarakat pernah mengalami interaksi jual beli bersama kaum lain. Hal ini disebabkan barangan yang dijual oleh kaum lain lebih murah. Disebabkan
kos sara hidup meningkat, masyarakat telah memilih membeli barangan yang dijual dengan harga yang murah atau membeli barangan di waktu jualan murah. Membuat pembelian sewaktu jualan murah atau membeli barangan dengan harga yang lebih murah sebenarnya mampu membantu masyarakat untuk berjimat cermat. Sekarang kita beralih pula kepada faktor kemajuan dan kemunduran ekonomi masyarakat Bumiputera dalam sektor perniagaan. Kebanyakan masyarakat bersetuju bahawa perniagaan secara offline mampu memajukan ekonomi masyarakat Bumiputera. Berdasarkan kajian selidik yang telah dilakukan, sebanyak 50.8% masyarakat berpendapat bahawa perniagaan offline ni memudahkan lagi pembeli dan penjual berinteraksi ketika membeli. So, komunikasi yang berkesan mampu membawa bisnes ke tahap yang lebih baik untuk jangka masa yang panjang. Tetapi, perniagaan offline tidak mampu berkembang ke tahap yang lebih tinggi kerana kurangnya pendedahan ke seluruh Malaysia. Sebahagian masyarakat Bumiputera tidak bersetuju bahawa perniagaan secara offline dapat memajukan ekonomi masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa perniagaan secara online lagi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini kerana pengaruh media sosial yang disampaikan oleh influencer mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Influencer dapat meningkatkan keinginan dan keyakinan pembeli untuk membeli barangan yang dijual oleh penjual. Walau bagaimanapun, perniagaan online mempunyai risiko yang tinggi dari segi penipuan. Antara penipuan yang kebiasaannya terjadi ialah penjual menjanjikan harga tawaran yang terendah dan tidak memperoleh produk seperti mana yang dijanjikan. Apa yang saya dapat rumuskan daripada kaji selidik ini, kos sara hidup telah memberi impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya golongan siswaza, graduan dan golongan berpendapatan rendah. Selain itu, perniagaan offline dan online mempunyai kebaikan dan keburukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Masalah kemunduran sosio-ekonomi dalam masyarakat adalah suatu permasalahan yang bersifat sejagat. Ia berlaku dalam pelbagai bentuk dan memerlukan pendekatan yang berbeza bagi mengatasinya. So, itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya, iaitu kumpulan 3. Assalamualaikum.